Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 29 Mac. Bersama saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Tok. Berikut paparan utama malam ini. Fasa kedua program imunisasi bermula 19 April libatkan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Pemerkasaan komuniti jaringan kukuh pemimpin dan rakyat tangani kes COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melancarkan program pemekasaan komuniti bagi menangani pandemik COVID-19. Baginda berharap program pemerkasaan komuniti serta program vaksinasi kebangsaan mampu memulihkan kembali kestabilan negara. Beta menaruh sepenuh keyakinan berbekalkan ikhtiar serta usaha kita semua menerusi program kemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan akan membolehkan kita bangkit semula bersama seiring dan sehaluan membina masa hadapan yang lebih gemilang buat negara yang kita cintai ini. Al-Sultan Abdullah juga menyambut baik program-program yang dilaksanakan kerajaan yang ternyata mewujudkan kerjasama antara pemimpin dan rakyat dalam mengurangkan kadar kebolehjangkitan wabak COVID-19. Di samping itu, inisiatif dikenali sebagai ejen basmi COVID-19 ABC-19 bakal menyaksikan pelbagai entiti bergabung tenaga bagi memperkasa komuniti. ABC bertujuan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keluarga dan komuniti sekeliling daripada risiko jangkitan COVID-19. Ya, senada dengan Sultan Abdullah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu peranan sesebuah komuniti sebagai pejuang barisan hadapan diperkasa dan ditingkatkan dalam usaha menangani penularan jangkitan COVID-19. Jelasnya langkah itu merupakan kaedah serta pendekatan terbaik memandangkan penularan wabak masih berada pada tahap membimbangkan. Kerajaan katanya telah menggerakkan langkah-langkah pemekasaan komuniti termasuk memperkenalkan ABC-19. Ini termasuk pendekatan whole of society yang digerakkan agensi kerajaan, kepimpinan komuniti dan sukarelawan NGO di seluruh negara. Sehingga 23 Mac 2021, seramai 29,407 orang anggota agensi dan kepimpinan komuniti yang telah menyantuni lebih 1.325 juta rakyat Malaysia melalui pelbagai program di lebih 22,166 hotspot ataupun kawasan tumpuan. Selanjutnya, keanggotaan ABC-19 ini bertambah dengan pelibatan sukarelawan NGO. Berucap pada pelancaran program pemekasaan komuniti secara maya, tambahnya kepimpinan komuniti yang menerajui ABC-19 akan turut diperluas. Ini termasuk membuat hebahan mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19 serta membantu pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada ahli komuniti yang tiada akses. Langkah itu bagi memastikan sasaran 80% imunisasi penduduk dewasa Malaysia dapat dicapai. Perdana Menteri juga menekankan kepentingan melaksanakan aktiviti pemantauan dan mengawasi sempadan komuniti selain peranan pemimpin komuniti dalam memberi nasihat, teguran dan panduan mengenai norma baharu kepada penduduk setempat.
Fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bakal bermula 19 April ini melibatkan warga MAS, orang kurang upaya OKU dan individu berpenyakit kronik. Menteri Penyelaras Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan individu yang dipilih akan diberi notis janji temu menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan sistem pesanan ringkas SMS mulai 5 April. Sukacita saya maklumkan hari ini bahawa kita akan mulakan fasa 2. Kita akan mulakan fasa 2 program imunisasi COVID-19 pada 19 hari bulan April. Dan kita akan mula memberi temu janji melalui aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan juga pesanan ringkas SMS kepada mereka yang dipilih untuk disenaraikan dalam fasa kedua pada 5 hari bulan April, iaitu kita memberi notis sebanyak 2 minggu ataupun selama 2 minggu sebelum tarikh temu janji mereka. Beliau memaklumkannya dalam sidang media di Putrajaya. Khairi turut memberitahu kira-kira 2 daripada 9 juta individu yang tergolong dalam fasa 2 telah mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi aplikasi MySejahtera. Tambahnya, sementara menunggu pendaftaran untuk fasa kedua selesai, individu yang telah berdaftar bagi fasa ketiga boleh didahulukan untuk menerima suntikan sebaik bekalan vaksin mencukupi. Pada masa sama, vaksinasi untuk industri yang beroperasi di kawasan atau zon merah akan diberi tumpuan apabila bekalannya mencukupi dan keutamaan akan turut diberi kepada industri berkapasiti besar yang mempunyai lebih daripada 5,000 pekerja. Beberapa sesi libat lurus telah diadakan, terutamanya dengan golongan industri. Dan apabila bekalan vaksin cukup, kita akan mengadakan satu perjanjian awam dan swasta untuk memberi tumpuan kepada kategori industri, terutamanya di kawasan-kawasan merah. Kerjasama ini saya akan umumkan apabila kita muktamadkan bentuk kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat industri tersebut. Kita akan memberi tumpuan kepada industri yang mempunyai lebih daripada 5,000 orang pekerja, dan kita akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan merah ataupun kawasan di mana industri berada yang berisiko tinggi. Sementara itu, satu garis panduan dikenali sebagai Green Vaccination Program telah disediakan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk pemberian vaksin yang lebih mesra alam di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Ia juga merupakan inisiatif menjadikan pengurusan sumber lebih lestari dari sudut pengurusan sisa, guna tenaga elektrik dan lain-lain. Dalam sidang media sama, Khairi memaklumkan cadangan tarikh akhir pendaftaran untuk mendapatkan vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih belum dimuktamadkan. Jelas beliau, ketika ini pihaknya sedang membincangkan kesesuaian melaksanakan cadangan berkenaan. Itu adalah cadangan yang telah dikemukakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempercepatkan proses pendaftaran dan meningkatkan kebolehan kita membuat unjuran dan juga perancangan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Namun demikian, buat masa ini kita masih lagi bincang kesesuaian dan bila tarikh tersebut boleh diumumkan. Jadi buat masa ini cadangan tersebut sedang dipertimbangkan dan sekiranya kita dapati bahawa cadangan tersebut boleh memberi kesan yang positif kepada jumlah pendaftaran, maka kita akan buat pengumuman kelak. Setakat semalam, lebih 7.2 juta atau 30% penduduk berusia 18 tahun ke atas telah mendaftar untuk divaksin. Mengulas mengenai bakal jemaah haji, mereka akan diberi keutamaan dalam pemberian vaksin apabila Kerajaan Arab Saudi menetapkannya sebagai syarat wajib. Tabung haji akan mengemukakan senarai jemaah haji mengikut jadual.
Dalam perkembangan yang berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Islam Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri akan mengadakan kunjungan hormat ke Arab Saudi bagi mengerat kerjasama dan mengukuhkan lagi hubungan Malaysia dan Arab Saudi. Lawatan dijangka dilakukan minggu depan dan menurutnya antara lain lawatan bertujuan mendengar kenyataan pihak Arab Saudi mengenai kota tambahan 10,000 jemaah haji yang dimaklumkan baru-baru ini. Kalau diberi kesempatan, saya akan berjumpa dengan menteri yang berkenaan untuk kunjungan hormat dan mungkin untuk meningkatkan lagi hubungan antara Malaysia dan juga Arab Saudi, khususnya semasa lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, bagi mengukuhkan lagi persefahaman MOU atau kerjasama yang boleh kita libatkan, insya-Allah. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan kuliah agama bertajuk Sabar di Masjid Zahir Al-Usta. Hadir sama Imam Besar Masjid Negeri Datuk Syekh Roslan Abdul Halim Al-Hafiz. Terdahulu beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Sultan Kedah Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Istana Anak Bukit Al-Usta. Kita beralih ke situasi semasa COVID-19. Jumlah kes baharu hari ini menurun kepada 3 angka iaitu 941 manakala jumlah kes sembuh 1,097 sekaligus menjadikan jumlah kes aktif menurun kepada 14,219 berbanding 14,380 kes semalam. 5 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,260. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Tiga kluster baru dikenal pasti hari ini yang melibatkan 2 kluster tempat kerja dan 1 kluster komuniti. Kluster tersebut melibatkan negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Sarawak. Dan berdasarkan kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, kluster Seksyen 16 adalah melibatkan daerah Hulu Langat dan Sepang di Selangor. Sehingga 29 Mac 2021, sejumlah 322 individu telah disaring dan 18 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster tersebut. Kluster Jalan Azlan ialah kluster tempat kerja yang melibatkan daerah Kepong dan Titiwangsa di Kuala Lumpur serta daerah Kuala Langat di Selangor. 9 kes positif dikesan menerusi kluster tersebut. Kluster Taman Vista Grow melibatkan daerah Seri Aman di Sarawak dan 18 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster berkenaan. 44 individu ingkar SOP PKP ditahan polis semalam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan kesemua individu berkenaan telah dikompau. Kesalahan yang direkodkan termasuk tiada penjarakan fizikal, gagal menyediakan peralatan, merekodkan butiran diri, berentas daerah dan negeri tanpa kebenaran serta tidak memakai pelitup separuh muka. Menerusi operasi benteng pula, 7 pendatang asing tanpa izin parti diberkas. Turut dirampas sebuah kenderaan darat dan sebuah kapal. Datuk Seri Ismail turut memaklumkan 1,357 warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 semalam. Daripada jumlah itu, 2 individu disahkan positif dan secara keseluruhannya 659,757 warga asing telah disaring setakat ini. 10,064 daripadanya disahkan positif. Saringan COVID-19 diwajibkan kepada semua warga asing bermula 1 Februari lalu. Pelan transformasi
Koperasi Malaysia atau Transcom 2021-2025 dijadual dilancarkan esok oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelan yang dibangunkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia itu bertujuan memperkasa gerakan koperasi tempatan sebagai pemacu kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. Dan melalui Transcom, pelbagai langkah transformasi diperkenal khususnya ke arah pendigitalan koperasi. Bimala Kasuri Verasami ada perinciannya. Di Malaysia, terdapat lebih 14,000 bilangan koperasi berdaftar yang dianggotai 6.1 juta ahli. Namun, lebih 5,000 koperasi itu dilihat di bawah kategori koperasi dormant atau tidak aktif. Bagi memastikan koperasi lebih berdaya saing, kompetitif dan mampan, Transcom digubal berteraskan aspirasi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Melalui Transcom, pembangunan sektor koperasi dan rantaian nilai ekonomi terutamanya kepada golongan B40 akan ditingkatkan. Pelan 5 tahun ini terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama sudah pun bermula, fasa kedua bermula 2022 hingga 2023, manakala fasa ketiga 2024 hingga 2025. Ia melibatkan 5 bidang tujahan, 20 langkah strategik dan 36 program atau aktiviti di bawah Transcom. Dengan hala tujuan ini, kita telah menggaris 2-3 perkara khususnya daripada SKM. Saya telah dimaklumkan bahawa SKM akan mendorong pihak koperasi menghala tuju kepada bisnes sebenar. Dalam bidang satu ialah bidang construction, bidang supplier of building material untuk contractors. Lepas tu terlibat juga dengan bidang real property. Ketika ini, sektor koperasi hanya menyumbang sekitar 3 hingga 4% kepada keluaran dalam negara kasar. Melalui Transcom, MEDEC menyasarkan koperasi menyumbang 5% kepada KDNK dengan sumbangan perolehan berjumlah RM60 bilion menjelang 2025. Pihak koperasi turut optimis Transcom akan memberi manfaat lebih besar dan menyeluruh kepada anggotanya. Angkasa memang ucapkan tahniah kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga pihak Suruhanjaya Koperasi kerana telah berjaya menyediakan dasar ini setelah mengambil kira pandangan daripada koperasi sebelum ini. Pelaksanaan Transcom ini diharap mampu melakarkan kejayaan yang lebih gemilang kepada gerakan koperasi untuk kekal bersaing di peringkat serantau dan antarabangsa. Namun, kejayaan proses transformasi ini bergantung kepada komitmen, kerjasama dan usaha baik daripada setiap pihak berkepentingan. Bimala Kasturi Virasami, Berita RTM. 4 sekeluarga termasuk 2 kanak-kanak berkorban. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, kelajuan angin ini akan bertambah kencang menjelang ke penghujung bulan ini. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan ketiga di kawasan Phuket dan juga Selat Melaka berkuat kuasa bermula 31 Mac nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman Semenanjung, termasuklah di Kelantan, Kedah dan juga Perlis. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini,
Hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Empat sekeluarga termasuk 2 kanak-kanak maut apabila kereta yang mereka naiki bertembung sebuah trailer pengangkut kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 4 Jalan Bentung Raup pukul 4.10 pagi tadi. Mangsa yang maut di tempat kejadian ialah pemandu kereta Marliana Abdul Muid 37 tahun dan adiknya Marlia 36 tahun. Kedua-duanya tersepit serta mengalami kecederaan parah di kepala. Manakala 2 lagi mangsa yang merupakan kanak-kanak dikenali sebagai Muhammad Aish Haras Aziz 7 tahun dan Muhammad Faiz Aryan Muhammad Faizuddin 9 tahun meninggal dunia di Hospital Bentung kira-kira pukul 6.30 pagi tadi. Kesemua mangsa beralamat di Banting, Selangor. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta mangsa cuba memotong kenderaan di hadapannya tetapi tidak berjaya sebelum bertembung trailer dari arah bertentangan. Pemandu trailer bagaimanapun terselamat. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Bentung untuk bedah siasat. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kes tuduhan rasuah terhadap bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng, Mahkamah Session Kuala Lumpur dimaklumkan seramai 125 saksi dijangka dipanggil memberi keterangan oleh pihak pendakwaan dalam perbicaraan itu nanti. Ini termasuk beberapa anggota Esko Negeri. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin memberitahu mahkamah pihak pendakwaan sudah mengenal pasti semua 125 saksi termasuk pegawai negeri semasa di bawah pentadbiran Lim Guan Eng. Semua dokumen yang diperlukan pihak pembelaan juga diserahkan pihak pendakwaan. Antaranya laporan forensik, laporan bahagian analisis keuangan SPRM dan laporan pakar mengenai projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Hakim Azura Alwi kemudiannya mengesahkan perbicaraan minggu pertama akan bermula seperti dijadualkan sebelum ini iaitu dari 8 hingga 11 Jun nanti. Manakala selebihnya ditetapkan dari bulan Julai hingga Disember dan dijadualkan berlangsung selama 31 hari. Pada 7 Ogos tahun lepas, bekas Ketua Menteri itu dituduh meminta rasuah bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan projek terowong dasar laut. Dia didakwa meminta 10% daripada keuntungan dari pemilik syarikat Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli di sebuah hotel di Ibu Negara pada Mac 2011. Selain 4 tuduhan rasuah, Lim Guan Eng juga berhadapan tuduhan berasingan bersama isterinya Betty Chiu dan ahli perniagaan Feng Li Kun.
Kes lucut hak berkaitan wang disita dalam serbuan kondominium di Pavilion Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan pihak pendakwaan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak konsisten dalam memberi jawapan ketika ditanya mengenai sumber wang tunai RM114 juta yang dirampas dalam serbuan itu. Timbalan Pendakwa Raya Liu Horng Bin menyatakan perkara itu dalam hujahan balasnya terhadap Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah. Liu berhujah Datuk Seri Najib mendakwa wang tunai itu khususnya mata wang asing ialah sumbangan politik dan dimiliki UMNO. Bagaimanapun dalam laporan polis, dia gagal menjelaskan identiti pemberi sumbangan sementara UMNO pula mendakwa ia adalah sumbangan politik. Sebaliknya, dalam pernyataan kepada SPRM, Datuk Seri Najib memberitahu mata wang asing itu ialah baki dari perjalanannya ke luar negara. Balasan jawapan Datuk Seri Najib dalam keterangan saksi, laporan polis dan afidavit untuk perbicaraan hanya menunjukkan wang disita berasal dari aktiviti menyalahi undang-undang dan mempunyai kaitan dengan 1MDB. Oleh itu, pihak kerajaan berhak merampas wang berkenaan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin menetapkan 20 Mei nanti untuk memberi keputusan terhadap permohonan Datuk Seri Najib dan UMNO untuk mendapatkan kembali wang tersebut. Bagi rampasan barangan selain wang, kes akan didengar dalam prosiding berasingan susulan permohonan pihak ketiga. Baik, sebut sahaja daerah lawas, ikan tahai antara produk utama tempatan berasaskan sumber laut yang terkenal di daerah paling utara di Sarawak. Yakin dengan potensi ikan tahai yang mempunyai nilai komersial yang tinggi, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB melihat terdapat keperluan untuk membangunkan industri tersebut. Wartawan Dalini Jupar Ali ada laporannya. Bagi membangunkan lagi potensi ikan tahai salai ini, KPLB memperuntukkan hampir RM1 juta kepada Koperasi Kampung Punang Baru Lawas di bawah program Desa Lestari. Koperasi Pemprosesan Ikan Tahai Kampung Punang Baru Lawas Berhad yang ditubuhkan pada tahun lepas dengan 480 ahli menjadi langkah permulaan mempergiat lagi industri tersebut yang merupakan pekerjaan utama penduduk. Punang Baru ni adalah sebahagian daripada program projek Lestari yang dianjurkan oleh KPLB. Kita pilih kampung yang tersusun dari sudut pentadbirannya dan pengurusan dan kita beri input pengurusan dan juga input keuangan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan replika komponen projek tersebut di Kampung Punang Baru Lawas. Jelasnya peruntukan yang disalurkan itu digunakan untuk membina 11 unit rumah salai, sebuah anjung singgah, pembekalan peralatan dan kelengkapan termasuk kos operasi serta senggaraan termasuk inisiatif pembangunan produk. Turut disediakan bantuan dan latihan keusahawanan kepada pengusaha untuk mempromosi serta mengkomersialkan sendiri produk tanpa bergantung kepada orang tengah. Tak ada niat lain, niat kita adalah supaya rakyat di mana-mana tempat dapat ditingkatkan pendapatan mereka dengan penglibatan seluruh ahli keluarga masyarakat, isteri ke dan suami. Ini adalah satu contoh kerjasama dan kooperasi yang amat unik di antara masyarakat di kampung. Kalau banyak lagi kampung yang macam ni, kita akan sediakan lebih banyak pertukaran untuk tahun-tahun yang akan datang. Selaras dengan slogan Luar Bandar Sejahtera, KPLB terus komited merangka pelan pembangunan di Lawas untuk dilaksanakan berpaksikan kesejahteraan rakyat. Bersempena lawatan kerja 2 hari ke Lawas, Datuk Dr. Abdul Latif turut menyerahkan bantuan enjin sangkut di bawah program peningkatan penambahan pendapatan PPP. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan sejumlah RM500,000 di bawah program itu, membabitkan 50 peserta dari beberapa buah kampung di Lawas.
Bantuan enjin sangkut di bawah PPP diadakan bagi memperkukuh ekonomi penduduk setempat yang bergantung sepenuhnya kepada hasil laut. Ianya diharap dapat digunakan oleh nelayan pesisir pantai bagi menjalankan aktiviti harian mereka untuk menjana pendapatan. Segala perancangan, pelaksanaan dan juga bukan sekadar output je, sekadar nak habiskan peruntukan, tidak. Tetapi kita pentingkan the outcome. Bagaimana satu projek itu dapat dinikmati oleh rakyat dan rakyat rasa dia punya kesan kepada program dan projek itu. Barulah ada rasa kasih tu. Kan? Jadi saya seronoklah datang sini. Penerima yang ditemui bersyukur dengan bantuan tersebut dan berharap ia dapat menjana pendapatan mereka. Sebab selama ini agak susah untuk minta bantuan ini sangkut sebab terlalu mahal kan. Pendapatan pun tidak mencukupi, ala kadar saja. Sekarang sudah ada ini sangkut, syukur alhamdulillah lah. Begitulah harapan kami yang paling tinggi dah. Jadi dapatlah kami menambah pendapatan kami dan menyara naik taraf kehidupan kami lah semasa ini. Bantuan yang diberikan kepada rakyat tidak lain tidak bukan untuk kesejahteraan rakyat di luar bandar. KPLB terus komited menyalurkan pelbagai bantuan khusus untuk penduduk luar bandar di Lawas. Ia sejajar dengan usaha KPLB mahu melihat penduduk di Lawas dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Apa yang penting, penduduk Lawas diharapkan memanfaatkan segala peluang yang ada untuk mereka meningkatkan pendapatan. Kali ini Jupar Ali, Berita RTM. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita teruskan dengan perkembangan berikutnya. 1.25 juta ringgit anggaran kerugian ditanggung Malaysia Rail Links yang Berhad MRL dalam sehari disebabkan kelewatan pembinaan ECRL. Pengerusi MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali menjelaskan isu itu telah pun berlarutan selama setahun. Ya, Kerajaan Negeri Selangor menyatakan sokongan terhadap projek ECRL tetapi menegaskan supaya jajarannya menggunakan laluan selatan melintasi Negeri Sembilan dan Putrajaya. Ia bertentangan dengan rancangan asal penggunaan laluan utara melalui Gombak dan Serendah seperti diumum Menteri Pengangkutan sebelum ini. Masih lagi berharap kemudian Kerajaan Negeri Selangor akan mempertimbangkan semula dan perkara ini kita akan bawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri lah untuk keputusan akhir. Bila itu mungkin? Secepat mungkin kerana saya telah bincang Menteri Pengangkutan akan menyediakan kertas untuk dibawa ke Jemaah Menteri. Dalam majlis sama, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali melancarkan buku 365 Hari Muhammad Zuki Ali, Aspirasi dan Cabaran. Buku ni hasrat saya memanglah bila tujuan saya lah untuk sebagai jadikan panduan terutama sekali pada penjawat awam mengenai aspirasi dan juga cabaran setelah setahun saya menjadi Ketua Setiausaha Negara dan insyaAllah kita sekarang masih lagi berhadapan dengan pandemik. Saya rasa saya antara KSN yang betul-betul melalui pengalaman lah. Dengan pandemik ini banyak yang terpaksa kita lalui dan banyak yang kita kena ubah, terutama sekali yang melibatkan cara kita bekerja, cara kita menyampaikan perkhidmatan supaya ini tak terkesan. Buku itu menghimpunkan 19 ucapan, 3 wawancara dan 2 artikel berkenaan tugas beliau sebagai Ketua Setiausaha Negara. Tan Sri Muhammad Zuki juga akan berkongsi pengalaman beliau dalam urus tadbir kerajaan menerusi satu buku biografi yang dijangkakan siap hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, pembinaan projek LRT Laluan 3, LRT3 berjalan lancar dengan MRCB George Kent kekal sebagai rakan pelaksana projek berkenaan. Pengerusi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menjelaskan meski berdepan dengan kekangan akibat pandemik COVID-19 dan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak awal tahun lalu, projek itu tetap berjalan lancar. Ya, kenyataan itu sekaligus menafikan spekulasi bahawa Prasarana akan mengambil alih pegangan George Kent dalam perkongsiannya dengan kumpulan MRCB.
we are looking into the running project, by Turkey contractor, RCP and Joshkan dalam sebuah joint venture to make sure that everything runs smoothly. We always on alert, keep tab on what is happening kepada projek LRT ini. Untuk ambil alih ke, untuk itu dan ini semua it's not in our not in our agenda at the moment. Beliau mengadakan lawatan kerja bagi meninjau kemajuan projek LRT 3 di Saujana Putra, Selangor. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Datin Nolia Noah. Datuk Seri Tajuddin menjelaskan projek LRT 3 berada pada sasaran dijadualkan untuk disiapkan menjelang 28 Februari 2024. Dan katanya projek LRT 3 bukan sahaja akan membantu menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas dari Kuala Lumpur ke Kelang, tapi juga mempunyai kesinambungan dengan laluan MRT dan LRT laluan Kelana Jaya. Malaysia telah membayar sejumlah 320.27 juta ringgit kepada kerajaan Singapura. Ini melibatkan kos yang dikeluarkan untuk pembangunan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR dan berkaitan penangguhannya. Menerusi kenyataan bersama Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pengangkutan Singapura, kedua-dua negara telah mencapai persetujuan mengenai jumlah tersebut menerusi proses penilaian oleh kerajaan Malaysia. Jumlah itu meliputi penyelesaian penuh dan yang terakhir susulan penamatan perjanjian dua hala mengenai projek HSR pada 31 Disember 2020. Kedua-dua negara terus komited mengekalkan hubungan baik dan akan terus memupuk kerjasama erat bagi kepentingan bersama. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Selepas 7 hari bersama pemain negara menjalani latihan pusat, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Tan Cheng Hong nyata berpuas hati dengan kesungguhan dan komitmen yang diberikan 3 pemain muda negara. Itu antara penilaian atau finding yang diperolehi Cheng Hong ketika berada di Johor. Latihan pusat yang berakhir pada 28 Mac nyata tidak disia-siakan Luqman Hakim, Rahadiasli Rahalim dan Ramdan Saifullah untuk mencuri perhatian Tang Cheng Ho. Tang Cheng Ho yang berusia 52 tahun menyifatkan mereka memiliki potensi yang amat besar untuk kekal dalam skuad senior negara. Bagi ketua jurulatih yang berasal dari Kedah ini, melihat ketiga-tiga pemain tersebut merupakan generasi baharu yang mampu memainkan peranan lebih besar dan penting untuk bola sepak negara. Dalam masa sama, Tan Cheng Ho menjelaskan FAM dan MFL kini dalam perbincangan untuk merangka tempoh latihan pusat yang panjang untuk sesi berikutnya. 3 negara iaitu Bahrain, Australia dan Jordan diletakkan dalam perancangan sebagai destinasi untuk kem latihan pusat yang seterusnya. Susulan isu tuntutan gaji melibatkan 5 bekas pemain pasukan Kelantan Football Club Kelantan FC musim lalu. Persatuan Pemain Bersepak Profesional PFAM menasihati kesemua 5 pemain tersebut agar menghormati proses aduan dan tidak membuat apa-apa kenyataan secara terbuka berhubung perkara tersebut. PFAM juga berharap agar pihak Kelantan FC melihat isu ini dalam aspek kemanusiaan, memandangkan pihak Kelantan FC di bawah kepimpinan Tuan Zam Saham telah pun bersedia untuk mengambil alih pasukan ini yang sememangnya diketahui umum memiliki bebanan hutang dan kos pengurusan yang sangat tinggi. Dalam satu hantaran di Facebook rasmi PFAM telah mengambil maklum perkara ini. PFAM sebagai persatuan yang mewakili para pemain dalam usaha menuntut tunggakan gaji mereka juga ingin mengemukakan kenyataan balas bagi pihak para pemain yang diwakili. PFAM tidak mempunyai sebarang halangan sekiranya pemotongan gaji tersebut adalah pemotongan yang dibenarkan dan dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan di dalam kontrak. Namun sekiranya pemotongan tersebut tidak berlandaskan kepada ketetapan kontrak antara dua pihak, PFAM berpendapat adalah tidak wajar untuk Kelantan FC berbuat demikian. PFAM ingin menekankan garis panduan penyelesaian gaji yang dikeluarkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu dihormati.
Kita balik pula ke perkembangan sukan badminton. Kejayaan Lizzie Jia di All England nyata mengiringi pemain muda badminton negara apabila berjaya meraih 3 gelaran dalam kempen terbuka Poland 2021 yang berlangsung di Nizhno semalam. Masing-masing menerusi acara persoalangan lelaki, bergu campuran dan bergu lelaki. Dalam aksi persoalangan, pemain berusia 20 tahun Eng Ziyong mengejutkan pilihan kedua Pablo Abian dari Sepanyol dengan keputusan 21-19, 21-11 untuk menjuarai saingan akhir kejohanan. Pablo merupakan juara 2010 dan 2011, sementara Ziyong adalah pemain ketiga Malaysia muncul juara persoalangan lelaki selepas Liu Darren melakukannya pada 2015 dan Tian Jiawei pada 2017. Ia merupakan kejohanan kedua pemain nombor 136 dunia itu selepas memenangi kejohanan antarabangsa Selatan Australia 2019. Sementara itu, Chong Hun Jian, Teo Yi, kedua-duanya berusia 20 tahun, menjuarai bergu campuran selepas menewaskan Nicholas A. Mueller, Rongenstein dari Switzerland dengan keputusan 21-16 dan 21-12. Dalam pada itu, di aksi akhir bergu lelaki, menyaksikan wakil Malaysia Man Wei Chong T. Kai Wun menumpaskan Chang Yi Jun Chia Wei Jie 21-17, 20-22, 21-19 dalam saingan yang berlangsung selama 49 minit. Kejayaan Wei Chong 21 tahun dan Kai Wun 20 tahun juga mengakhiri kemarau 2 dekad negara dalam acara bergu lelaki yang hanya dimenangi oleh Chang Kim Wai, Hong Chin Hun pada tahun 2000. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan melahirkan rasa gembira terhadap perkembangan terkini sukan negara. Melalui ucapan di Facebook rasmi KBS, beliau berkata bermula dengan kemenangan Lizzie Jia di kejohanan All England menentang pemain ternama Victor Axelsen menjadi antara buah tangan istimewa. Begitu juga prestasi pasangan Pili Tina dan Liu Ying Peng Sun yang cukup memberangsangkan. Malah, beliau menjelaskan hujung minggu ini, negara turut menerima berita kejayaan Shah Firdaus dan Azizul Hasni Awang pada kejohanan Australian Track Cycling Championship 2021 di Brisbane bagi acara kirin dan sprint. Begitu juga badminton terbuka Poland 2021. Pemain muda Malaysia merangkul gelaran juara dalam 3 kategori persoalangan lelaki, bergu lelaki dan bergu campuran. Beliau mengucapkan tahniah kepada atlet dan pasukan menyifatkan kejayaan ini merupakan hasil kerja keras semua yang terlibat termasuk jurulatih, pengurusan, Persatuan Sukan Kebangsaan, pasukan MSN dan ISN. Beliau sentiasa percaya bahawa sukan merupakan medan kebersamaan atau the moment of unity. Selain itu, percaya akan kebolehan dan juga kemampuan atlet Malaysia. Beliau berharap lebih banyak memori manis dapat dilakas sepanjang tahun ini, khususnya menjelang tamasya Olimpik tidak lama lagi. Semangat demi Malaysia. Kegembiraan sebuah keluarga bertukar duga apabila kediaman mereka musnah dalam kebakaran 1 jam sebelum majlis pertunangan bermula. Kejadian pada 28 Mac lalu tular setelah kisah tersebut dikongsi jurufoto dan jurusolek yang bertugas untuk majlis tersebut. Api marak begitu cepat ketika para tetamu masih berada di dalam rumah dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Rata-rata netizen doakan agar pasangan tunang berkenaan tabah menghadapi ujian itu. Akibat gementar, seringkali kita mendengar pengantin tersasul pasangannya semasa proses akad nikah. Namun kali ini keadaannya berbeza apabila wali pengantin tersasul menyebut namanya sendiri dan bukan nama anak perempuannya. Kejadian itu lagi berlaku di Jalan Hamzah, Kota Baru, Kelantan ketika seorang remaja wanita berjalan sendirian. Suspek lelaki yang menaiki motosikal tiba-tiba membuat pusingan U sebelum menyentuh punggung wanita terbabit tanpa menyedari gerak-geriknya dirakam CCTV. Video tersebut menimbulkan kemarahan warganet terhadap pelaku. Bangsa kemudian membuat laporan polis dan kes kini dalam siasatan.
Ya, berikutan persembahannya yang dikatakan kurang memuaskan ketika menyampaikan lagu peluang kedua dalam sebuah pertandingan, Nabila Razali menjadi sasaran pengkritik termasuk sebahagian penggiat seni. Situasi itu ternyata tidak mematahkan semangatnya, malah beliau mahu menghasilkan karya terbaru dalam jangka masa terdekat. Mengakui semakin sibuk bergelar usahawan, Nabila kini mahu melangkah ke hadapan dengan mengabaikan sebarang kata-kata negatif dan menurutnya perkara itu bukan titik noktah untuknya berhenti menyanyi. Nabila turut berpesan kepada rakan selebriti supaya memberi semangat dan tidak menjatuhkan antara satu sama lain, memandangkan mereka sama-sama mencari rezeki dalam industri ini. So Bella terima, ada yang support, ada yang tak support. Because Bella sebagai manusia, apa benda yang Bella buat, kita tak boleh kontrol. Benda tu di luar bidang kuasa Bella. Kalau Bella cakap pasal latihan, Bella rasa latihan Bella banyak, mungkin tak banyak sangat ke apa, tapi untuk Bella dah banyak untuk Bella ready ke pentas yang besar itu. Tapi malangnya incident happens and benda tu di luar kuasa Bella. Tapi apa yang Bella kesal kadang-kadang, tidak menyangka orang yang mencari orang yang mencari rezeki sama dengan dalam bidang ini berbual tentang benda yang negatif. Sedangkan kita ni share periuk nasi yang sama. At least bila insiden-insiden macam ni terjadi, Bella boleh tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Nabila mengulas demikian semasa pelancaran produk kek lapis terbarunya hasil kolaborasi bersama Big Mouth baru-baru ini. Ya, pengarah terkenal Allahyarham Nur Halim Ismail yang meninggal dunia tahun lalu akibat kanser paru-paru sempat menulis karya terakhirnya yang bakal ditayangkan di saluran RTM. Beliau mengarang naskah berjudul Selumbar, sempat menggariskan pengarah dan pelakon yang bakal membintangi telefilm berkenaan. Menurut pengarah telefilm itu, Ahmad Hashim, Allahyarham Nur Halim yang juga pemilik Nur TV Production mengamanahkan kepada beliau untuk meneruskan pembikinan Selumbar. Katanya kepada Bidiva, naskah ini mengandungi konflik kekeluargaan yang menolak hukum pembahagian harta disebabkan perasaan tamak. Telefilm ini turut memberi pengajaran mengenai isu wasiat dan kepentingan dalam pembahagian harta secara adil. Waktu beliau dalam keadaan sakit, masa tu, dan apabila dia nak roll cerita ni tak sempat, jadi skrip pun tak sempat. Dia sempat buat treatment sampai 34 scene saja. Okey, dan dia amanahkan kepada warisnya, anak beliau dan isteri untuk panggil saya untuk menyiapkan. Tapi waktu tu saya tak sempat untuk siapkan skrip. Saya cuma siap dapat buat treatment dan willing untuk mengarahkan drama tersebut. Selumbar bakal menemui penonton April depan, dibintangi pelakon Pekin Ibrahim, Izzati Abdullah, Zaidi Omar dan Katie Azian. Berita perdana edisi 29 Mac berakhir di sini. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.